Saya tengah susun. Tadi dah siap, lepas tu dia salah sekali tadi. So dia terkeluar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So tanpa buang masa, kita boleh terus start insyaAllah. Ya, saya tengok dulu. Okey, sorry. So, salah satu dulu iaitu satu menunjukkan laminar flow. Apakah fungsi peralatan ini? So, apakah fungsi peralatan laminar flow? Itu soalan nombor 1. B. Good. Alright, kalau kita dah jawab B, iaitu digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi di jalan. Kan? Alright, so basically, betul So itu adalah fungsi laminar flow. This is specific untuk laminar flow. Laminar flow adalah untuk elak kontaminasi berkaitan mikrobiologi. Alright, seterusnya. Baca pernyataan di bawah. Dibalut dalam bahan penyerap kertas tisu, dibungkus rapi dalam beg plastik bayu bahaya dan disejuk beku sebelum dibungkuskan. Apakah jenis bahan sisa biologi yang perlu diurus? Seperti dalam pernyataan di bawah, di atas. C. Alright, kawan kita ada jawab B, kawan kita ada jawab C, kawan kita ada jawab C. So, kita baca balik soalan. Baca pernyataan di bawah. So, pernyataan ni mengatakan satu benda tu kena dibalut dengan bahan penyerap. Contoh, kertas tisu. Kita bungkus dia elok, letak dalam plek plastik bayu bahaya dan kita sejuk beku sebelum kita lupuskan dia. Specifically, apakah jenis biological, bahan sisa biologi yang perlu diuruskan? Okey, bahan sisa biologi. It's very specific biology. Maksudnya benda yang kalau bukan benda hidup pun benda yang sebelum ini hidup lah. So, cecair, pepejah dan juga solid tajam basically semua bukan sisa biologi. So, jawapan dia betul lah. C, carcass. Okay, seterusnya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila melihat seseorang tercekik?
D. Alright, D. So majority semua orang jawab jawapan dia ialah dah. Alright. So apakah tindakan yang perlu dilakukan kalau kita lihat seorang terjangkit? Basically, betul lah iaitu D, kita kena berdiri di belakang masa dan bungkukkan badan masa sedikit ke hadapan. Okay. Kalau terjangkit, Heimlich maneuver lah. Pergerakan Heimlich. Seterusnya nombor 4. Rajah menunjukkan satu alat pemadam kebakaran jenis foam. Okay, jenis buih. Apakah bahan yang sesuai dipadam dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ini? Okay. A. Alright, kita ada C, kita ada A. A, tengok balik, ia jenis foam. Kita kata jenis buih lah So, apakah bahan sesuai? Basically sebenarnya untuk buih yang paling bagus ialah apa? Bekerja seperti kayu, serta cahaya atau gas yang mudah terbakar macam minyak dan gas asli. Ini biasa kita jumpa dekat restoran ke apa kan, kat dapur. Kita akan ada lah bahan bakar foam ni, buih. Ni buih-buih ni. Sebab dia sangat sesuai untuk minyak dan juga gas asli. Alright, seterusnya. Rajah 3 menunjukkan satu jenis bantuan kecemasan. Allah ni bantu. Apakah bahan tekanan dada dilakukan dalam keadaan ini? B. Okay, kita ada A, kita ada B. So, basically reason kenapa sebenarnya kita buat tekanan macam ni, ianya adalah untuk menghasilkan pengedaran darah secara kuatan. Okay, keadaan ni kebiasaannya jantung tak bergerak, so jantung kita tak kuat, so kita tekan supaya darah boleh bergerak lah ke seluruh badan. So that's why reason kenapa kita buat tekanan macam ni. Okay. Alright, seterusnya. Nombor 6. What action should be taken? Apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila tiada orang berdekatan semasa anda tercekik?
So, A. Okay, A. So, majoriti menjawab jawapannya ialah A. Okay, nombor 6. Apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila tak ada orang berdekatan semasa tercekik? Basically, apa yang perlu kita buat kalau kita tercekik tapi tak ada orang? Ianya adalah A, betul. Okay, letak tangan di antara pusat dengan rusuk. Beri tekanan secara membungkuk A dan supaya kita boleh keluarkan balik itu punya tercekik tu. Okay, Raja 4 menunjukkan termometer X. Termometer X. Dr. Imam menggunakan termometer X untuk menyukat suhu badan pesakit. Antara berikut yang manakah ciri termometer X? Alright. D. Alright. So, termometer yang digunakan oleh doktor, okay, untuk sukat badan pesakit. Apa ciri-ciri termometer X? So, jawapan dia betul lah. Ini adalah D, okay. Julat suhu antara 35 sehingga 42 darjah Celsius. Yes, but basically 40 demam panas, bawah 36, 37 tu kita dah tak cukup suhu badan lah. Alright. Seterusnya 18. Baca pernyataan di bawah. Berlebihan jisim badan meningkatkan risiko penyakit kronik macam serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Berdasarkan pernyataan, apakah faktor yang menyebabkan berlebihan jisim badan? Alright. Kawan kita ada jawab, jawapan dia ialah B. Okay. So, berdasarkan jisim badan meningkat risiko penyakit kronik macam serangan jantung dan darah tinggi. Berdasarkan pernyataan dekat atas, apakah faktor yang menyebabkan berlebihan jisim badan? Okey. Kira plus besar lah maksudnya. So, pemakanan sihat tak boleh lah. Gimana sihat? Bukanlah. Tidur cukup pun tak. Exercise tak. So, the only one yang betul ialah
Gaya hidup tidak aktif. Benda tu akan, anything pergerakan dengan gaya hidup yang tak elok akan menyebabkan badan boleh meningkat terlalu berat atau terlalu ringan. Alright, seterusnya. William ialah pelumba lari pecut. Antara berikut yang manakah kemungkinan bacaan nadi selepas berlari? Selepas berlari. Alright, kita ada D, kita ada B, kita ada T. Okay. Okay, so basically tadi kita ada B, kita ada T. Alright. Sebab saya dapat ni, sekejap saya tengok. Hold. Okay, jawapan cadangan jawapan, ianya adalah A. Okay, tak apa. As for now, cadangan jawapan dia A, stay kat A dahulu. And untuk reason dia, saya akan bagi tahu reason kenapa jawapan A lah. If kalau ada perubahan, saya akan inform balik. Alright, itu soalan nombor 9. Okay, tak apa.
Rajah 5 menunjukkan jejak kaki karbon. So kita ada jejak kaki karbon, rajah 5. Air, gunung asap, bahan api, elektrik, gas, pengangkutan, kertas semula, gunungan karbon dan juga sisa. Tu basically karbon lah macam biasa. Antara maklumat berikut, manakah dapat menggunakan jejak kaki karbon? Right. Okay, kita ada A. Okey. Antara maklumat berikut, manakah dapat menggunakan jejak kaki karbon? So, jejak kaki karbon ni maksudnya keburukan. Sebenarnya menggunakan gas asli cair atau gas asli manfaat, menggunakan beg plastik, pasang kertas berbatang kayu, so betul jawapan dia ialah A, iaitu kenderaan menggunakan gas asli cair AGN atau gas asli manfaat. So sebab lain-lain ni dia akan lebih banyak lah, macam plastik bag ni kita akan guna kalau kita buang banyak masalah. Ini memang buang kat dalam sungai macam tu banyak masalah. Ini badan kayu sebab kita akan buat banyak pembalakan, so banyak masalah. So di situ mana yang betul. Kira the list mana Alright, seterusnya soalan nombor 11. Diagram 6 menunjukkan label kecekapan tenaga. Apakah kempen yang sesuai dianjurkan? Okay.
Alright, so nombor 11. Sarjana menunjukkan label kecakapan tenaga, apakah kempen yang sesuai dianjurkan? Okay, so betul kempen penjimatan minyak penjimatan tenaga elektrik. So sebab ni berkenaan dengan tenaga elektrik. So untuk menjimatkan tenaga elektrik. Okay, kembali pada nombor 9. Dia basically reason kenapa dia masih 65 beat per minit walaupun selepas berlari sebab dia memang seorang atlet. So jantung dia sangat efisien untuk kita pergi sampai ke sini sebab kita yang tak biasa berlari ni, bila kita berhenti berlari, jantung kita masih kerja kuat. Dia memang pelari, dia memang hari-hari lari, dia memang seorang yang suka, memang kerja dia berlari lah, tanggungjawab dia untuk tanggungjawab dia berlari. So selepas dia berhenti, jantung dia a bit mudah untuk kembali kepada normal. So, sebab it's a bit normal lah heartbeat dia. Even dalam kalau dia tak buat apa-apa pun, jantung dia kebiasaannya akan lebih rendah daripada orang biasa. Sebab ni, this the reason lah kenapa dia 65. Alright. 12. Antara berikut yang manakah menedangkan isu saintifik? Saya try to zoom. Sorry. Antara berikut yang manakah menerangkan isu saintifik dalam sektor tenaga? Dalam sektor tenaga. Right. Alright, kalau kita dah jawab jawapan dia ialah C. So basically, antara berikut manakah menerangkan isu saintifik tenaga sektor tenaga dalam sektor tenaga. So jawapan dia betul C. Pembakaran bahan api fosil menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. So itulah berkenaan dengan sektor tenaga. Alright, 13. Maklumat berikut menunjukkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu saintifik bagi sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, minimumkan penggunaan kertas dalam menggunakan semula kertas terpakai, menyediakan makanan mengikut keperluan untuk isi rumah dan mengelakkan pembaziran. Okey.
Berdasarkan maklumat di atas, yang manakah aspek berkaitan dalam aplikasi teknologi hijau? Alright, kalau kita dah jawab jawapan dia ialah B. So, berdasarkan maklumat dekat atas, maklumat atasnya minimumkan penggunaan kertas dan juga satu lagi sediakan makanan ikut keperluan sahaja. Ianya adalah, betul prevention and reduction, pencegahan dan pengurangan. Seterusnya. 14. Darjah 7 menunjukkan pembiakan amoeba melalui sejenis pembahagian sel X. Okay, ada parent cell, lepas tu ada dua anak. Amoeba Okay, dua anak. Okay. Pernyataan manakah benar tentang X? Apa tadi X tadi? X tadi ialah pembahagian sel, sejenis pembahagian sel. Apa tu X?
Alright. Kita buat lagi, kita settlekan ni, kita buat satu lagi soalan boleh? Okay, so pernyataan manakah benar tentang X? Okay. So X tu adalah pembahagian sel dan dia adalah pembahagian sel untuk amoeba kalau kita ingat balik. Okay, pernyataan manakah tentang X? First, bilangan kromosom sel anak separuh tu salah lah. Crossing over salah lah. Reproduktif salah lah. So ianya adalah DNA replikasi. Kenapa? Sebab ianya amoeba, ianya sejenis mitosis, bukan meiosis. Yang ni semua adalah untuk meiosis. So, semua salah. Nah. Sekecil je lah. Okey, 15. Raja 8 menunjukkan kritik seorang lelaki yang mengalami penyakit genetik. Apakah penyakit genetik yang dialami oleh lelaki tersebut? Okay. Ke nak sambung? Alright, apa-apa kita settlekan dulu 15 Raja 8 menunjukkan kritik seorang lelaki mengalami penyakit genetik lah. So ini satu karyotyp, right? Karyotyp ni maksudnya susunan kita punya kromosom kita, kan, DNA kromosom. Okay. So satu masalah dia iaitu masalah dekat XXY. Dia ada terlebih satu X, dia terlebih satu seks punya ni lah, apa nama ni, kromosom lah. Yeah. So apakah penyakit genetik yang dialami oleh lelaki tersebut? Penyakit dia ialah, betul, ianya adalah Klinefelter syndrome. Okay, ada sindrom Klinefelter. Sebab dia cepat bila Klinefelter lah. Alright, so ada apa-apa soalan untuk hari ni insyaAllah? Tak ada cikgu. Tak ada kan ya? Kita nak sambung? Okay, apa? Kita settle untuk hari ni. Terima kasih untuk hari ni. Sekali baik daripada Allah, sekali buruk daripada saya sendiri. Okay, untuk pengumuman saya tak pasti ada ke tak lagi. Saya tak rasa ada masuk lagi. Just untuk planning, insyaAllah minggu depan, untuk minggu November pertama tu, kita akan cuti sekejap, 1 minggu. Cuma selepas naik tu, insyaAllah kita akan ada satu lagi peperiksaan untuk, atau ujian lah untuk November. Ujian November nanti masih sama konsep, objektif, jangan risau. And kita akan buat macam hari tu atau mungkin akan sedikit penambahbaikan lah untuk semua. Alright. So dengan tu terima kasih untuk hari ni. Sekali lagi baik datang kepada Allah, sebut kepada saya sendiri. So insyaAllah kita akan jumpa balik kira 2 minggu dari sekarang insyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu.